Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan sumber tenaga manusia yang hebat sangat diperlukan oleh negara untuk menghadapi masa depan yang serba sukar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis menandatangani dokumen perkahwinan dan akad nikah diraja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat menghadiri majlis resepsi dan santap malam sempena istiadat perkahwinan diraja Jordan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan sumber tenaga manusia yang hebat sangat diperlukan oleh negara untuk menghadapi masa depan yang serba sukar. Justru tegas Baginda peluang menjadi pelajar di pusat-pusat pengajian tinggi yang diiktiraf janganlah disia-siakan, kerana dengan peluang itu, mereka akan berpeluang pula untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah pada Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk serta Penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Jordan. Dalam titah, Baginda merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersua muka dengan rakyat dan penduduk serta para pelajar yang sedang berada di Jordan pada masa ini. Beta gembira dengan peluang ini yang membolehkan beta mengetahui keadaan sekalian yang hadir, khasnya para pelajar yang sedang meneruskan pengajian mereka di sini. Beta mendapat tahu bilangan pelajar kita yang ada cuma dalam lingkungan belasan orang sahaja. Namun bilangan yang kecil ini sangat bermakna kepada negara. Beta menyifatkan mereka adalah bertaraf duta kepada negara untuk menjalinkan hubungan mesra di antara negara Brunei Darussalam dan negara Jordan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah siapa yang mengenali para pelajar Brunei di Jordan dengan sendirinya adalah mengenali Brunei. Jika elok mereka, titah Baginda, maka eloklah Brunei. Begitu juga sebaliknya, kalau buruk mereka, maka buruklah Brunei. Oleh itu, beta berpesan supaya para pelajar mengutamakan akhlak yang baik. Dengan agama pula menjadi pegangan yang kuat. Semua kita mesti ingat bahawa di era globalisasi ini terlalu banyak anasir yang bergiat untuk membawa kepada keburukan. Titah Baginda, anasir yang bergiat untuk membawa kepada keburukan ada di mana-mana, bahkan mungkin ada di dalam rumah atau dengan sepejaban atau dengan sekuliah atau di mana sahaja, sedang mereka itu tidak mudah untuk dikenali kecuali kalau ada petunjuk dan pertolongan daripada Allah, maka barulah akan terus selamat daripada kejahatan mereka.
Maka untuk mendapatkan keselamatan itu, kita sayugia dikehendaki untuk memenuhi persyaratan taat kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang menjanjikan perkara itu dalam surah At-Talaq ayat 2 tafsirnya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhan dan menjauhi segala larangannya, nescaya Allah akan menyediakan untuknya jalan keluar dari segala yang menyusahkannya. Jadi beta berharap para pelajar akan memenuhi persyaratan ini demi untuk memperolehi jalan keluar, terhindar daripada segala kesusahan dengan beroleh keselamatan dan terhindar dari kesusahan. Para pelajar sudah tentu akan lebih mudah untuk mencapai kejayaan dalam pengajian sebagai anugerah atau balasan dari ketaatan mereka. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menyentuh tentang betapa beruntungnya para pelajar yang berpeluang belajar di pusat-pusat pengajian tinggi yang diiktiraf. Beta sesungguhnya sentiasa menginginkan kejayaan para pelajar kerana mereka sangat diperlukan oleh negara sebagai ejen pembangunan yang berkesan, sama ada pembangunan kebendaan maupun pembangunan di bidang kerohanian. Ingatlah, di hadapan para pelajar adalah masa depan yang serba sukar. Maka kerana itu, kita sangat memerlukan sumber tenaga manusia yang hebat untuk menghadapinya. Dari manakah kita boleh mendapat sumber tenaga yang demikian itu? Tentu saja dari pusat-pusat pengajian tinggi yang diiktiraf. Maka dalam hubungan ini, tidak diragukan lagi, para pelajar sekalian adalah orang-orang yang beruntung kerana berpeluang untuk menjadi pelajar di pusat-pusat pengajian yang dimaksudkan itu. Baginda mengakhiri titah dengan berdoa semoga semua pelajar, keluarga dan pegawai-pegawai yang bertugas di Jordan akan sentiasa berada dalam sejahtera, sihat afiat dan maju jaya. Terdahulu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan pelajar supaya tidak mensia-siakan peluang untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Dengan berpeluang menjadi pelajar, maka akan berpeluang pula untuk menjadi pemimpin di masa hadapan. Oleh itu, janganlah sia-siakan peluang ini, kerana peluang biasanya hanya sekali sahaja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Bersama Rakyat dan Penduduk serta Penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Kerajaan Hashimiyah Jordan. Majlis tersebut diadakan di Hotel Intercontinental Amman, Jordan. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Haji Mahdi bin Haji Maidin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Kerajaan Hashimiyah Jordan, Muhammad Hishamuddin bin Haji Mahadini serta Muhammad Khairul Azmi bin Haji Hassan yang di-Pertua dan Naib yang di-Pertua Persatuan Pelajar Negara Brunei Darussalam di Jordan.
Doa selamat dibacakan oleh Awang Amirul Amin bin Abdullah dari Universiti Jordan. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang Dipertua Persatuan Pelajar dalam sembah ala luan menyembahkan rasa syukur dan menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Kerajaan Baginda atas peluang yang diberikan kepada mereka untuk mengikuti pengajian di luar negeri, khususnya di Jordan, termasuk kemudahan-kemudahan seperti pengurnian allowance, membiayai perbelanjaan tempat tinggal, pengangkutan, penjagaan kesihatan dan perbelanjaan berkaitan. Setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Tun Patik dan Kerajaan ke bawah Duli Tun Patik dalam memberikan peluang kepada rakyat ke bawah Duli Tun Patik untuk mengikuti pengajian di Jordan khususnya dan di luar negeri amnya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya berangkat bercemar duli dan beramah mesra bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam termasuk pegawai-pegawai kerajaan serta para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang mengikuti pengajian di universiti-universiti terkemuka di Jordan khususnya dalam pengajian Islam, Fiqh, Syariah, Usuluddin dan Kewangan Islam. Majlis ini antara lainnya memberikan peluang keemasan kepada mereka untuk berjunjung ziarah di samping mengongsikan perkembangan pengajian masing-masing ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis menandatangani dokumen perkahwinan dan akad nikah diraja serta majlis resepsi dan santa malam sempena istiadat perkahwinan diraja bagi His Royal Highness Prince Al-Hussein bin Abdullah II, Putra Mahkota Jordan dengan Miss Rajwa Khalid Al-Saif. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Majlis menandatangani dokumen perkahwinan dan akad nikah diraja tersebut berlangsung di Istana Zahran Aman Kerajaan Hashimiyah Jordan. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Hussein, Raja Jordan dan Her Majesty Queen Rania Al-Abdullah Permaisuri Jordan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat ke Royal Gazebo bagi menyaksikan majlis menandatangani dokumen perkahwinan dan akad nikah diraja di antara His Royal Highness Prince Al-Hussein bin Abdullah II, Putra Mahkota Jordan dengan Miss Rajwa Khalid Al-Saif. Sebelum berangkat balik, Baginda menzahirkan ucapan tahniah kepada pasangan mempelai diraja atas berlangsungnya istiadat perkahwinan berkenaan. His Royal Highness Prince Al-Hussein yang merupakan putera sulung kepada Raja Jordan dan Permaisuri Jordan dan Miss Rajwa Khalid Al-Saif yang berasal dari Arab Saudi kemudiannya dibawa dalam satu perarakan menuju ke Istana Al-Husainiyah. Pada sebelah malam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis resepsi dan santap malam yang berlangsung di Istana Al-Husainiyah. Semasa majlis resepsi ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkesempatan beramah mesra bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Hussein Raja Jordan dan Her Majesty Queen Rania Al-Abdullah Permaisuri Jordan serta His Royal Highness Prince Al-Hussein Putra Mahkota Jordan dengan Miss Rajwa Khalid Al-Saif. Selepas majlis resepsi ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudiannya dijunjung berangkat
menghadiri majlis santai malam bersama para tetamu khas yang lain termasuk daripada ahli-ahli kerabat diraja serta para pemimpin dari luar negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya juga akan menghadiri satu majlis resepsi dan santai malam yang lain. Bagi para pelajar negara Brunei Darussalam yang menuntut di Jordan, nilai-nilai Melayu Islam Beraja tetap menjadi amalan kehidupan seharian walaupun jauh di perantauan. Imej dan nama baik negara juga sentiasa dipelihara di samping menanamkan azam untuk membawa pengetahuan yang diperoleh untuk berbakti kepada negara. Tani satu ilmu yang penting untuk kita ni semua ketahui agar bacaan Al-Quran itu dapat dijaga sepanjang zaman. Peranan untuk mencapai hasrat tersebut adalah menjadikan Al-Quran ini dalam semua aspek kita ni bolehlah. Dari segi pembacaan, penterjemahan, pentafsiran. Saya berpeluang untuk berinteraksi dengan masyayikh di jamiah. Maka ini merupakan satu titik yang penting sebagai seorang penuntut Islam, penuntut agama dalam berinteraksi dan berbincang dalam isu-isu semasa yang berkaitan dengan syariat Islam. Salah satunya ialah memberanikan diri dan berkeyakinan dalam mencegah dan mengajak masyarakat serta individu ke arah kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Memegang amanah serta tanggungjawab dalam membetulkan apa yang salah dari sisi agama dan mengajak individu serta masyarakat ke arah yang betul. Kita ini mesti tunjukkan betapa kayanya nilai negara kita ini. Daripada adat, daripada budaya kita ni, bahasa kita ni, akhlak kita ni. Jadinya walaupun negara tu kecil tapi ia dikenali dengan kayanya macam mana, apa kayanya tu. UNISA sebagai satu pusat institusi memberikan peluang untuk kami pelajar antarabangsa menyuarakan suara kami dan berkongsi adat kami. Jadi ini memberikan sifat jati diri kami sebagai pelajar antarabangsa dalam satu universiti yang diiktirafkan antarabangsa. Meskipun saya mempelajari bidang agama, UNISA tetap menawarkan subjek yang relevan dengan dunia moden masa kini seperti Inggeris, komputer dan bisnes supaya peluang kami semakin luas dalam pekerjaan nanti. Para pegawai pejabat urusan haji pentadbiran dan perubatan negara Brunei Darussalam kini berada lebih awal di Arab Saudi bagi membuat persiapan menjelang ketibaan bakal jemaah haji dari negara Brunei Darussalam. Tugas-tugas mereka akan tertumpu di kota Jeddah, Madinah Al-Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Kita ikuti laporan bersama Adi Zulhazmi Muhammad Saleh yang berada di Tanah Suci. Rombongan awal pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam pentadbiran dan perubatan giat membuat persiapan menjelang ketibaan jemaah haji negara kita pada 4 hari bulan Jun 2023, diikuti dengan penerbangan kedua pada 5 hari bulan Jun, ketiga pada 6 hari bulan Jun dan penerbangan keempat pada 7 hari bulan Jun. Ketibaan rombongan dialu-alukan oleh Yang Mulia Awang Haji Farhan bin Pihin Orangkai Putera Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Sepanjang berada di Tanah Suci, pegawai-pegawai ini akan berperanan dalam memastikan kelancaran pengurusan dan memberikan perkhidmatan perubatan dan kesihatan bagi jemaah haji dari negara Brunei Darussalam. Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran Perubatan mengadakan perjumpaan dengan Atache Perhubungan Haji bagi meneliti rancangan dan pembagian tugas yang diatur sepanjang berada di Tanah Suci. Maka dengan itu, pegawai-pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji akan melaksanakan tugas-tugas mengikut peranan masing-masing sesuai dengan rancangan kerja yang telah disusun. Sama-sama kita berdoa semoga semua urusan haji pada tahun 1444-2023 ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seterusnya, jemaah haji negara Brunei Darussalam akan dapat melaksanakan ibadat haji dengan teratur, sempurna
dan beroleh haji yang mabrur serta selamat kembali ke tanah air. Bagi mengukuhkan kerjasama antara Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran dan Perubatan mengadakan kunjungan rasmi ke Pejabat Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara. Ikuti laporan selanjutnya bersama Adi Zulhazmi Muhammad Saleh. Dalam perjumpaan tersebut, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran telah mengongsikan pelan gerak kerja sepanjang berada di Tanah Suci dan memberikan maklumat semasa yang berkaitan khusus dengan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Sementara itu, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan iaitu Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Firdaus bin Haji Mat Daud turut mengongsikan status terkini persiapan rombongan perubatan haji yang akan bertugas bagi memeduli kesihatan dan kesejahteraan jemaah haji negara. Sama-sama kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar jemaah haji dari negara Brunei Darussalam secara khususnya dan seluruh umat Islam amnya akan sihat afiat, sempurna melaksanakan ibadah haji dengan penuh kesempurnaan dan akan beroleh haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dari saya Adi Zulhazmi Muhammad Saleh melaporkan untuk Berita RTB. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Bulan Zulhijjah bakal menjelang. Pada kelazimannya, seluruh umat Islam akan meraihkan Hari Raya Aidil Adha dan melaksanakan ibadah korban. Ibadah korban merupakan sebahagian dari syiar Islam yang mesti kita agungi dan hormati. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa mengagungkan dan menghormati syiar Islam itu adalah satu tanda ketakwaan hati orang-orang yang beriman. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Ibadah Korban Membentuk Sifat Mahmudah. Dirahmati Allah, sesungguhnya ibadat kurban yang kita laksanakan itu selain ia sebagai satu ibadah yang menghasilkan ganjaran pahala, ia juga adalah medan terbiah dalam membentuk sifat mahmudah dan nilai-nilai Islam yang luhur dalam diri seseorang. Antara sikap terpuji yang dapat dibentuk melalui ibadah kurban ini ialah: pertama, menanam sifat ikhlas dalam melaksanakan apa jua ibadah yang diperintahkan oleh syariat Islam. Kedua, menyemai sikap sentiasa bersyukur kerana salah satu hikmah pensyariatan ibadah kurban itu adalah melahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat hidup yang telah dikurniakannya. Ketiga, mengasuh diri dengan sikap bersabar terhadap apa jua ujian yang ditimpakan dalam kehidupan. Keempat, menyemai sikap belas kasihan dan tolong menolong terhadap golongan yang tidak berkemampuan. Sesungguhnya pensyariatan ibadah kurban boleh memupuk sikap pemedulian terhadap masyarakat, terutamanya kepada fakir dan miskin. Kementerian Hal Ehwal Agama akan menyertai persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023 melalui kluster Islamik. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kawalan makanan halal dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan bersama Pusat Penyelidikan Halalan Taiban UNISA sebagai penganjur utama akan menganjurkan seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Taiban kali ke-6 2023.
Peserta-peserta yang dijangka mengikut pameran tersebut insya-Allah akan melibatkan badan-badan persijilian halal serantau dan antarabangsa, agensi-agensi kerajaan negara Brunei Darussalam dan juga badan berautoriti yang berkait rapat dengan persijilian halal, institusi pengajian tinggi, syarikat-syarikat pengeluar produk halal tempatan yang mempunyai sijil halal dan permit halal serta syarikat-syarikat foreign direct investment yang terlibat secara langsung dengan industri halal. Orang ramai dialu-alukan untuk menyaksikan Expo Antarabangsa Produk dan Perkhidmatan Halalan Taiban 2023 dan pameran kaligrafi Islam daripada Research Centre for Islamic History, Art and Culture Republik Turki secara percuma di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah mulai 5 hingga 7 Jun. Galeri-galeri pameran juga dibukakan seperti biasa mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang dan penjualan tiket akan ditutup pada pukul 3 petang. Sementara itu, pihak berkuasa industri teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Info Confederation Brunei IFB menganjurkan bersama persidangan dan pameran Masa Depan Digital bersempena Minggu Teknologi dan Inovasi Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2023. Dengan tema Advancing Technology and Innovation, persidangan dan pameran akan bermula pada 22 Jun ini. Acara selama 2 hari itu diadakan di The Empire Brunei bertujuan menghubungkan para pemain industri, kerajaan dan perwakilan sektor swasta serta mereka yang berminat dengan rakan dan pakar dalam sektor ICT. Persidangan akan meliputi pelbagai tajuk termasuk masa depan perkhidmatan digital, kewangan digital, bandar pintar dan mengenali trend terkini dalam pembentukan prasarana rangkaian, cyber security dan kemahiran digital. Pameran masa depan digital dibukakan kepada orang ramai bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Manakala tiket bagi persidangan masa depan digital boleh diperoleh bermula Khamis 6 Jun melalui laman sesawang digital futureconfax.com. Maklumat lanjut ikuti Instagram rasmi @BruneiMYCE.digitalfuture. Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya rokok dan keinginan merokok yang kuat antara penyebab perokok susah untuk berhenti. Namun, melalui kajian tentang berhenti merokok, tindakan tersebut boleh meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup dengan serta-merta. Mereka yang berkeinginan untuk berhenti tidak akan bersendirian namun akan dibantu apabila secara sukarela pergi ke klinik berhenti merokok KBM Kementerian Kesihatan. Berita Perdana malam ini membawakan laporan mengenai perkhidmatan klinik berhenti merokok Kementerian Kesihatan dalam membantu hasrat individu untuk berhenti merokok. Sejak penubuhannya pada tahun 2005, terdapat 14 buah pusat kesihatan di negara ini yang mengendalikan KBM mengikut tadahan klien yang memerlukan. KBM menyediakan sesi kaunseling bagi klien termasuk memberikan sokongan dalam menangani cabaran yang dihadapi perokok semasa percubaan berhenti. Klinik berhenti merokok menyediakan perkhidmatan yang bertumpukan pelanggan serta responsif kepada keperluan individu dengan memberikan kaedah berhenti merokok. Para pelanggan akan menjalani sesi kaunseling selama 6 bulan melalui 11 sesi perjumpaan. Yang dijalankan adalah seperti membuat pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan berat badan, penilaian tahap karbon monoksida melalui pernafasan pesakit dengan menggunakan mesin smoke laser dan mengetahui jumlah rokok yang diambil dalam tempoh 24 jam. 3,843 orang telah mendaftar di klinik berhenti merokok sejak tahun 2005. Dari jumlah tersebut, 844 orang telah berjaya berhenti merokok. Semoga para individu yang berhasrat untuk berhenti merokok akan cekal mengatasi segala cabaran dan mengamalkan kaedah yang disediakan oleh klinik berhenti merokok.
Sempena 37 tahun penubuhan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca, beberapa program dan aktiviti berunsur pendidikan dan riadah sedang giat dilaksanakan yang dihasrat dapat memberikan impak positif kepada kanak-kanak kaca. Antaranya program latihan dan bimbingan di Rumah Kaca yang diungkayahkan oleh Pusat Kaca Cawangan Daerah Tutong. Pengisian program termasuk sesi lawatan oleh tenaga pengajar dan sukarelawan kaca ke rumah kanak-kanak kaca untuk memantau dan membuat sesi pembelajaran di rumah-rumah yang diadakan setiap Sabtu. Ia bertujuan membimbing dan melatih ibu bapa serta ahli keluarga dalam menggunakan kaedah 3M, iaitu melatih, membimbing dan menilai. Program diperkenalkan untuk memberi kemudahan kepada ibu bapa yang belum dapat menghantar anak-anak mereka ke pusat kaca di samping meningkatkan kemahiran serta minat anak-anak kaca belajar dan beradaptasi dengan persekitaran. Dengan adanya program ini dan kerjasama daripada ibu bapa, kita ini memerlukan, harapan kita ialah bersama. Harapan kita ialah bersama untuk mendidik, untuk membimbing, melatih dan seumpamanya anak-anak kita ini yang belum berkesempatan untuk datang ke pusat. Seorang lelaki berbangsa Cina memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu. Majlis Pengislaman diadakan petang tadi di Kampung Meragang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Awang Royston Liao Ding Yuan berusia 28 tahun melafazkan 2 kalimah syahadah di hadapan para pegawai bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamia. Beliau memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Ryan Roy Liao bin Abdullah. Dari bulan Januari hingga April 2023, 123 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Tukang gunting rambut mungkin bukan kerjaya yang menarik bagi segelintir masyarakat. Namun, bagi pengusaha kedai gunting rambut, pekerjaan tersebut memberikan kepuasan apabila dapat menepati gaya rambut mengikut cita rasa pelanggan. Zulfadli Haji Kasim membawakan laporannya. Moto yang selalu saya kongsikan bersama dengan staf-staf saya lah, barber. So kami akan selalu buat sampai jadilah. Awang Muhammad Syukri bin Haji Muhammad Kamil, belia tempatan berusia 32 tahun ini, mula berkecimpung dalam bidang pengguntingan rambut sejak 6 tahun lalu. Dari situ, beliau mengasah minatnya dalam bidang pengguntingan rambut dengan mengikuti kursus-kursus pendek dari dalam dan luar negara. Kini Awang Muhammad Syukri memiliki syarikat pengguntingan rambut sendiri yang dikenali sebagai Mike and Mesh Barbershop bertempat di Delima Square, Kampung Delima 1. So, mana cara belajar itu satu daripada social media, YouTube, kan, dari sana belajar. Tapi yang paling majority lah yang daripada saya belajar itu adalah daripada yang semasa saya intern itulah, di mana saya diturunkan padang lah menggunting orang. So daripada sana macam motivation untuk meneruskan itu kan. Barbershop itu. Sejak beroperasi pada bulan September 2022 lalu, Awang Muhammad Syukri juga berhasrat untuk membantu kerajaan dengan memberikan peluang pekerjaan kepada belia tempatan di negara ini. Walaupun beliau sudah berhasil mengambil 8 orang pekerja tempatan secara sembilan dan sepenuh masa, namun beliau juga berdepan dengan cabaran merealisasikan impiannya. Harapan dia mengembangkan adalah kepada belia-belia, pada siapa yang macam masih menunggu yang untuk jawatan di government kah, di private sector kah. So why not kita cubalah yang barbering ini, pasal kami ada kelas. Saya bekerja di sini di Mike and Mesh Barbershop sebab saya mau gain experience and knowledge from our head of barber. Dan saya mau ambil experience macam mana nak handle barbershop sendiri dan layan customer dengan bagus. Saya minat dari hairstyle yang saya dilihat dari
Mostly dari permainan video game lah. Dari permainan video and then dari filem-filem klasik. Banyaknya minat klasik hairstyle lah. Saya start kerja di Mike and Mesh Barbershop dari bulan Mac 2023 dan sekarang masuk dalam 3 bulan sudah lah. Kegigihan pengusaha anak tempatan ini wajar dicontohi oleh pengusaha lain. Ia bukan sahaja membuktikan anak tempatan mampu berdikari sendiri tanpa mengharapkan bantuan kerajaan, bahkan juga membantu mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Laporan Zulfatli Haji Kasim untuk Berita RTV. Keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBC melalui One Week Bin akan diumumkan esok 3 Jun melalui laman sesawang Jabatan Pengangkutan Darat JPD www.jpd.gov.bn dan www.nomborku.gov.bn. JPD dalam siaran akhbarnya memaklumkan semua penenda yang telah mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada yang berjaya atau sebaliknya juga akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut melalui email yang telah didaftarkan. Penenda yang berjadi kendaki untuk mematuhi terma dan syarat pendaftaran kenderaan. Maklumat lanjut hubungi JPD semasa waktu pejaban melalui talian 2451990 atau 2451991, WhatsApp 7181641 atau email info_ltd@jpd.gov.bn atau layari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn.